أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, untuk dengan tujuannya untuk kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal-amal kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan sebelum kita meneruskan kuliah kita, tuan-tuan, ingin saya ucapkanlah terima kasih, penghargaan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang ada jemaah yang memberikan ucapan takziah lah kepada keluarga, dan kerana anak saya yang belajar di Terengganu Besut tu telah kembali ke rahmatullah pada 14 Oktober malam, kerana terkena renjatan elektrik di madrasah lah. Perkara ni masuk dalam berita, saya difahamkan masuk berita, tapi saya tak tengok pun berita, tak sempat pun. Tapi adalah di laman-laman sosial yang melaporkan mengenai anak saya ini meninggal lah, terkena renjatan elektrik. Difahamkan baru selesailah menghafal Al-Quran, kemudian makan, dan selepas makan tu berlaku kejadian tersebut lah. Jadi yalah, saya redha, dan mudah-mudahan doa daripada tuan-tuan, para jemaah sekalian, mudah-mudahan mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ni kita ialah tak jangka berlaku kan. Jadi kadang-kadang kita mengingatkan diri kita supaya berhati-hati, kita sesama kita yang terdekat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi Maha mengetahui akan hamba-hambanya. Apa yang penting, kematian itu pasti berlaku,
Cuma masa, keadaan, dan kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan kita, akhlak-akhlak kita, dan apa juga kebaikan-kebaikan yang ada kesempatan kita boleh lakukan, mudah-mudahan menjadi bekalan dan saham kita di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung kembali untuk pengajian kuliah kita. Nak tanya, yang lepas kita dah masuk syarat-syarat wali ya, kalau teringat lah. Saya dah lupa dah. Bila macam ni kan. Belum lagi syarat-syarat wali. Baik. Jadi tuan-tuan, kita masih dalam bahagian syarat-syarat wali. Ya. Syarat-syarat wali ni tuan-tuan dibincangkan dalam kitab ini ada 7. Ya, ada 7. Saya bacakan secara umum dulu. Syarat-syarat wali ada 7. Yang pertama Islam. Ya, yang pertama Islam. Yang kedua adil. Yang kedua. Yang ketiga balik. Yang keempat berakal. Yang kelima tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Yang keenam, yang dilarang oleh syarak, membelanjakan hartanya disebabkan safih. Safih ni apa? Jahil ataupun, tak maaflah bahasa kita kan, bodoh. Safih. Yang ke 7, bukan orang yang berihram. Okey, kita bincangkan syarat-syarat wali. Wali sama ada bapa ataupun bukan, disyaratkan dengan syarat-syarat berikut. Sama ada wali itu bapa ke, datuk ke, berpindah kepada adik-beradik ke, satu bapa satu mak ataupun satu bapa, ataupun yang seterusnya. Siapa yang ditentukan ketika itu menjadi wali, termasuklah wali hakim ataupun wali raja, yang menjadi perwalian itu mestilah yang pertama Islam. Mestilah Islam. Sama ada terikat dengan undang-undang ataupun tidak, wali itu mesti Islam. Itu dia. Contohlah nak nikah kat kampung kan, ataupun nikah di luar kawasan kita, contohlah di Thailand ke kan, ataupun di mana sahaja, mestilah orang yang ditentukan jadi wali itu mestilah Islam. Sebab itu melibatkan hukum syarak. Bila syarak ni kembali kepada Islam. Orang kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana tidak ada wilayah. Wali itu tak ada kuasa. Kerana tidak ada kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam. Walaupun anaknya lahir bukan Islam, bapaknya bukan Islam, memanglah tanggungjawab bapa itu sepenuhnya kepada anaknya, terutamanya anak perempuan. Makan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, kehidupan dia, pelajaran dia dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, mengenai berkait dengan apa-apa sahaja hukum syarak, kalau dia bukan Islam bapa itu, anaknya Islam, katalah masuk Islam, mu'allaf. Dari segi apa-apa yang berkaitan dengan hukum syarak, bapaknya tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa pun. Contohlah dia nak kahwin, dia mu'allaf, mestilah menggunakan
Kalau tak ada wali nasab pun wali raja ataupun wali hakim. Tidak ada siapa yang boleh mengubah hukum tersebut. Walaupun itulah ibu bapa kandungnya. Cuma dari segi pertalian hubungan kekeluargaan tu tak putuslah. Ya, tak putus. Sebab dia tidak ada apa-apa yang boleh menghalang dari segi kekeluargaan. Cuma yang melibatkan hukum syarak saja. Jadi orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap orang Islam. Malah orang Islam pun apa-apa melibatkan hukum dengan orang bukan Islam pun, katalah harta dia kan, contohlah. Orang Islam pun tidak ada kuasa pun untuk mewarisi. Walaupun ayahnya itu bukan Islam, anaknya Islam, ayahnya meninggal. Dia tidak ada share kat situ, bahagian kat situ. Tapi kalau keluarga nak bagi ke, terima je lah. Kan? Itu berkaitan dengan syarat wali. Yang pertama mestilah Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Shadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 141. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang Islam. Makna ni di sini tuan-tuan, orang-orang kafir ni tidak ada kuasa pun ke atas orang Islam. Apa sahaja kehidupan ke, contohlah dia nak tutup aurat. Orang kita lah wajib tutup aurat. Sekali orang yang bukan Islam, siapa nak pakai, pakailah. Kan? Tak nak pakai, jangan jangan bising lah. Contohlah macam tu kan. Dia seolah-olah mengambil ringan. Tapi kita sebagai orang Islam jangan ikut. Kalaulah perkara itu melibatkan hukum syarak itu wajib, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul, maka hendaklah ditaati. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti kita ni sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita berpegang teguh dengan apa sahaja hukum-hukum yang disyariatkan oleh Islam. Al-wilayah dalam perkahwinan juga merujuk kepada golongan asabah dalam masalah pusaka. Dalam perkara-perkara harta warisan faraid tersebut. Contohlah, anak dia tu masuk Islam, meninggal. Masuk Islam, meninggal, dia masih ada mak ayahnya lagi. Mak ayahnya tidak ada hak pun bahagian dalam itu. Kenapa tak ada hak? Sebab hukumnya jelas, dia bukan Islam. Katalah dia tak kahwin, dia tak kahwin langsung, ataupun tak sempat kahwin, meninggal, automatik ataupun harta tersebut boleh berpindah terus kepada Baitul-Mal. Bukannya harta itu boleh berpindah kepada kawasan mukim dia, karya dia. Ketua kampung ke, nazir ke, imam ke.
yang bertanggungjawab ke atas anak karya dia? Tidak. Akan pergi ke Baitul Mal. Kalau mak ayahnya tanya, contohlah kan, tak dapat sikit ke? Takkan tak dapat, saya mak ayah dia. Silalah rujuk Baitul Mal. Itu saja boleh jawab. Dapat ke tidak, Baitul Mal yang boleh jawab. Kan? Jadi perlu difahamkan, ya. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Dia tidak boleh mewarisi harta orang Islam, dan orang Islam pun sama sekali tak boleh mewarisi langsung harta orang kafir. Kalau kita, tuan-tuan, katalah yang tadi saya jelaskan, anak bukan Islam, anak Islam, bapa mak ayahnya bukan Islam, kan? Anaknya meninggal, mak ayahnya yang bukan Islam tu tak dapat sama sekali harta pewarisan. Tetapi nak tahu juga boleh dapat ke tidak, kita ada Baitul Mal. Maknanya, tuan-tuan, masih ada lagi orang kata agensi yang boleh dirujuk. Katalah mak ayahnya Islam, mak ayahnya bukan Islam, anaknya Islam, tapi salah seorang meninggal dulu. Anak yang Islam itu ataupun anak yang masuk Islam itu tidak sama sekali akan mewarisi harta bapaknya, sebab bukan Islam. Orang Islam tak boleh mewarisi walaupun anak dengan bapa. Tapi saya tak pastilah kalau ada agensi-agensi tertentu boleh bagi. Okay? Badan-badan kerajaan ke, saya tak pasti. Tetapi kalau dia bagi, terima saja sebagai rezeki. Kalau tak terima, tak dapat, tak apa. Jangan risau. Semua itu, harta itu, rezeki itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena ambil maklum je lah. Kalau ada, ada. Tak ada, jangan dirisaukan harta yang tidak berkekalan, tuan-tuan. Cuma pewarisan tu penting juga, faraid. Sebab untuk melanjutkan kelangsungan hidup, kehidupan waris-waris. Tak boleh juga kalau kita tak ada harta, tuan-tuan. Kita kena simpan keperluan kita. Kalau banyak sangat, kita infak lah. Atau ke surau ke, sedekah rumah anak yatim ke. Tapi bahagian-bahagian kita untuk kemungkinan keperluan keluarga kita tu pun penting. Katalah kita meninggalkan, tuan-tuan, kan? Kita meninggal, adalah bahagian-bahagian yang boleh diwarisi oleh ahli keluarga untuk meneruskan kelangsungan kehidupan waris-waris tersebut. Jangan kata tak apa, tak perlu, ni dunia ni. Kita nanti takut kita meninggal, tuan-tuan, kan? Tak ada apa pun nak ditinggalkan. Mungkin takutlah, kan, anak-anak ke isteri terpaksa minta itu, minta ini. Islam pun tak mengajar untuk kita berminta-minta juga. Tetapi kalau dah terdesak, mungkin dah tak ada jalan, kita boleh perlukan bantuan. Tetapi pada dasarnya, tuan-tuan, perlulah ada sedikit simpanan untuk keluarga kita, insya-Allah. Walau bagaimanapun seorang kafir boleh mengahwinkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeza agama. Seperti seorang Yahudi mengahwinkan seorang Kristian atau sebaliknya. Ini urusan agama mereka lah. Sama ada seorang Yahudi nak kahwinkan Kristian, Islam tak peduli.
Suka hati kamu lah. Kalau itu yang yang boleh dilakukan oleh agama kamu, buat. Kami tak campur. Dan sebab itu kamu jangan campur agama kami. Macam itulah. Macam itulah kita kena saling berpesan. Ataupun apa-apa saja agama lain yang bukan Islam mengawinkan dengan agama lain dengan bukan Islam. Kahwin campur ke, kahwin tolak ke, kahwin bagi, terpulanglah. Islam tak campur. Ini kerana semua orang kafir adalah sama taraf. Kristian ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi penyokong pembela setengahnya yang lain. Walaupun agama mereka bukan tak sama, tapi mereka ni saling membantu antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi kalau ia melibatkan ancaman itu kepada Islam. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Walan tarda, selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani ni tak suka. Tak suka ni, kamu ni orang Islam ni, sehingga kamu ni ikut jejak langkah mereka. Bukanlah tak boleh berkawan dengan orang bukan Islam, tuan-tuan. Bukan maksud saya begitu. Tapi kalau melibatkan apa-apa hukum agama, kita kena ambil waspada dan berhati-hati. Campur dengan kawan-kawan bukan Islam kan. Dia nak minum arak ke, minum keras ke, kita jangan campur sekali. Jangan ikut sekali. Kalau boleh, jauhkan diri buat sementara. Dia dah stabil, takut dia mabuk ke apa, jadi ancaman kepada kita. Jauhkan diri. Jadi, kerana siapa pun orang kafir itu menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Jadi kembali kepada hukum asal yang kita bincangkan ini, tuan-tuan, mengenai wali, mestilah Islam. Bapanya mesti Islam, datuknya mesti Islam, adik-beradiknya mesti Islam. Sama ada Islam itu daripada lahir ataupun dia masuk Islam. Jadi jangan menggunakan selain daripada Islam. Hukumnya tak sah. Baik, yang kedua, adil. Yang kedua, adil. Maksud adil ialah wali tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah. Seperti kencing di jalan raya, berjalan dengan kaki ayam dan sebagainya. Maksud adil di sini, tuan-tuan, pastikan, katalah kita ni ada anak perempuan. Letakkan diri kita ni sebagai wali sekarang ni. Kita ni ada anak perempuan. Pastikan kita ni tak melakukan dosa-dosa besar. Dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Walaupun, tuan-tuan, ini bukanlah satu ketetapan yang muktamad.
dalam peraturan untuk menikahkan anak kita. Contohlah pergi pejabat agama. Pejabat agama rasanya lah tak tanya pun. Kan? Dia tahu itulah wali yang sah, wali nasab yang sah, boleh jadi wali kepada anak perempuannya. Selesailah. Untuk dia berurusan. Cuma dalam perkara hukum syarak ni, Islam mengingatkan. Sebab apa tuan-tuan? Kita sejak bermula jadi seorang bapa, anak kita dilahirkan, itulah tanggungjawab amanah yang perlu dipikul. Dan mestilah amanah itu bertepatan dengan hukum Islam dan syarak. Sebab itu kita kena buat baik. Bermula daripada diri kita. Solat kena jaga, puasa kena buat, zakat kena tunaikan. Kalau yang berkemampuan, haji kena buat. Jangan lupa umrah pun buat. Melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang. Tutup aurat, cakap baik-baik. Tindakan tu baik-baik dan tidak menyakitkan hati orang. Tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Barulah insya-Allah kita akan terpelihara daripada kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan dosa-dosa besar. Kadang ada pun dosa-dosa kecil tuan-tuan, kita kadang-kadang tak sedar. Kadang terlepas cakap. Kita tak sengaja buat. Contohlah ni contoh. Keluar daripada surau, bukan surau sini lah tuan-tuan. Mana-mana lah. Selipar kita hilang. Contohlah kan. Selipar kita hilang. Tapi kita ada selipar ataupun kasut lagi satu kat dalam kereta. Tak apalah, kita pakailah sekejap. Ada ambil, tak nak beralas kaki, kita pakai selipar siapa yang ada tu ataupun selipar surau ke kan. Kita pergi ke kereta kejap. Tapi kita terlupa nak letak balik ke tempat tu. Itu pun dah mula menyebabkan, na'udzubillah lah tuan-tuan kan, kesalahan. Lepas tu tuan punya selipar pun, mana aku punya selipar ni? Rupanya kat tengah jalan. Contohlah kan. Jadi kita kadang, yelah, kenapa kita ada menyebabkan kesalahan itu dosa kecil? Sebab kita kadang-kadang terlupa. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu banyak beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah supaya diampunkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau kira ambil kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ini. Sama ada kesalahan itu kami lakukan itu salah ataupun kami terlupa. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar kita. Minta ampun. Macam mana nak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, pastikan kita ni sebagai wali berhati-hati dalam kehidupan kita, fikir supaya tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tu macam minum arak, berjudi, berzina, derhaka mak ayah, tinggalkan solat, tidak puasa, melanggar apa-apa saja hukum syarak, yang menyebabkan boleh mendatangkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil ni tuan-tuan, kalau ambil ringan, lama-lama dia bertambah, berganda-ganda. Itu kadang-kadang kita nak beribadah pun tak khusyuk tuan-tuan, terganggu. Kita nak ingat Allah, nak zikir kepada Allah pun susah. Sebab apa? Walaupun orang yang kata itu susahlah nak beribadah itu, nak beribadah ini, setan ganggu saya. Sebenarnya kita ni banyak dosa tuan-tuan. Na'udzubillah.
Sebab itu, sama ada kita sedar ataupun tidak, dosa itu yang kita lakukan, perlulah banyak ingat Allah Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, tuan-tuan, ayat yang terakhir tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan kat kita, kamu ni mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun mungkin kita tak sengaja buat lagi, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun, insya-Allah. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah, seperti kencing di jalan raya. Ini contohlah. Pastikan kita tak melakukan kelakuan tersebut. Kalau dalam perjalanan musafir highway, tuan-tuan kan, jumpa RNR tapi tak nak berhenti sekejap. Tiba-tiba dah tak tahan sangat, tepi jalan jugalah agaknya. Lepas tu orang tengok orang lalu lalang, apa tak malu apa kan. Kadang-kadang tuan-tuan terperasan jugalah orang-orang yang laku kan. Dia kadang pergi kat balik bukit, macam tu. Okeylah juga rasanya, tapi tak sepatutnya yang berlaku. Kan? Balik pokok kan. Sekali dia keluar pergi dekat kenderaan dia betulkan zip slow. Mungkin buang air kot, dah tak tahan tu. Tapi masa dia melakukan itu, buang air itu tak ada orang nampak. Terjagalah juga. Tetapi secara adabnya tak patutlah. Walaupun ini bukan satu ketetapan yang muktamad. Contohlah nak kahwin, anak nak kahwin. Ni wali je disiasat. Ada buat dosa besar tak? Tak adalah sampai macam tu, tuan-tuan. Mengaibkan juga. Tetapi sebagai peringatan kita, tuan-tuan, kita ni dah bermula jadi bapa dulu ni, kita kena buat sebaik-baiknya. Jaga solat semua ni, jangan melakukan dosa. Didik anak-anak kita sampailah dah besar nanti, sampailah mereka ni akan berkahwin nanti. Sebab kita kena didik dengan cara Islam. Bila kita nak serahkan tanggungjawab anak kita tu kepada lelaki lain, mesti dengan cara Islam. Dia tutup aurat, dia jaga solat, dia jaga adab-adab dia jaga kelakuan baiknya dengan keluarga mak ayahnya. Pastikan kebaikan itu berterusan di bawah tanggungan siapa yang menjadi suaminya nanti. Sebab itu nak bernikah ni kena ada adab. Minta izin, jumpa mak ayah. Supaya mak ayahnya senang, yakin. Walaupun tak 100% pun, tetapi terjagalah juga. Seperti dia tutup aurat. Mudah-mudahan dengan dia bersuami nanti pun menutup aurat. Jangan sampai sebelum kahwin dia tutup aurat, sempurna. Tiba-tiba suaminya tak nak tutup aurat. Itu yang bahaya. Sebab itu bermula daripada kita. Pastikan aurat dijaga, kelakuan apa sahaja semuanya dijaga. Ataupun berjalan dengan kaki ayam. Kasut ada, selipar ada, tapi
Keluar pakai kaki ayam, pergi kedai pakai kaki ayam. Naik motor pakai kaki ayam. Kecuali kalau hilang lah tuan-tuan. Ya, disebabkan orang ambil selipar kita, tak boleh buat apalah. Haji, mana selipar? Orang tengok macam tak betul je kan. Kalau orang bercerita, dia tak tanya, silap orang yang bercerita tu lah. Kalau orang tengok, dia tak panjang cerita, dia tanya dulu, Haji, mana selipar? Kena rembat lah kat surau tadi ke, dekat rumah orang ke. Jadi perlu ada, kita kena faham juga. Jangan, yang pentingnya jangan sampailah berjalan sampai tak pakai selipar, tak pakai kasut dan sebagainya. Oleh itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali boleh berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Ini melalui perbincangan kitab ni lah tuan-tuan ya. Tetapi kita ni sebagai wali tuan-tuan, kalau adalah kita ni anak perempuan, kita akan menyerahkan, aku nak engkau kahwin dengan lelaki yang baik, supaya dia boleh jaga engkau dengan cara Islam ke apa ke kan ya? Yang penting baik. Nak dia dapat suami yang baik, nak orang jaga anak dia dengan baik, kitalah kena jaga dengan baik. Macam tu lah, bermula daripada kita. Kita tak solat, ni na'udzubillah, ni contoh. Wali tu tak solat, ya, ambil mudah dengan hukum-hukum Islam, tapi nak suami yang baik. Tak jadilah. Tak kena gaya lah. Cari yang ustaz, cari yang lepasan Universiti Islam. Tapi walaupun dia tak mampu nak belanja anaknya masuk Universiti Islam pun, tetapi cara didikan Islam pun dah mencukupi. Malah dia akan lebih baik bertambah rezeki dengan didikan Islam. Sebab itu tuan-tuan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dan dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki ni bukannya harta, duit, ringgit je saja tuan-tuan. Dapat suami yang baik pun rezeki, dapat isteri yang baik pun rezeki. Dia dah dididik daripada kecil dengan cara Islam, kita teringin nak isteri yang soleha, isteri yang baik. Oh, daripada kecil dah jadi orang yang soleha, maknanya tak ada susah payah kita nak bermula daripada awal nak mendidik dia. Cuma kita teruskan apa yang dia dah buat. Dia tutup aurat, tutuplah. Pastikan kalau terbuka aurat, tegur. Itu. Itu yang sepatutnya. Tetapi kalau wali tu fasik, ya, apa yang kita maklum lah, di tempat kita ni, tak adalah sampai tidak boleh mengahwinkan. Saya pun tak pernah dengar lah. Orang mohon wali raja, sebab apa? Ayah fasik. Tak ada. Dia setakat ni mohon wali raja kalau dia rasa bapanya tak layak jadi wali, sebabnya anak tak sataraf, mu'allaf, wali ghaib, bapaknya dah hilang, ya, wali enggan dan sebagainya. Tapi kalau dia nak mohon wali raja, sebab apa? Sebab ayah saya ni jahat lah, penagih dadah lah, na'udzubillah lah tuan-tuan kan. Contoh. Jadi sepanjang makluman kita lah, pengetahuan kita, tak adalah sampai ke tahap tu. Itu semua pastikan ada makluman, keterangan daripada pihak pejabat agama.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada pernikahan melainkan dengan wali yang mursyid. Imam Asy-Syafi'i berkata masuk mursyid dalam hadis di atas ialah adil. Adil. Mesti orang yang baik. Fasik merupakan kekurangan yang boleh merosakkan persaksian. Orang susah nak percaya. Boleh percaya ke kau ni? Macam tu. Sebab dia tahu orang tu mungkin ada nakal dia, ada jahat dia, ambil harta orang, curi ke apa ke kan. Cakap tak serupa bikin, tiba-tiba nak jadi saksi. Siapa nak percaya? Setiap kali janji itu tak tunaikan. Setiap kali janji itu orang pun susah nak percaya. Itu pun boleh menyebabkan jadi fasik. Oleh itu orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkahwinan. Setengah ulama fiqh berpendapat keadilan. Setengah ulama fiqh berpendapat keadilan tidak menjadi syarat. Itu yang saya nyatakan. Bukanlah satu perkara yang muktamad. Dalam perkahwinan kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Walaupun waris itu tak baik pun, katalah kan, bapa meninggal, tinggalkan anak. Walaupun anak tu pun, orang kata anak derhaka, anak tak baik, dia tetap dapat harta pewarisan. Begitu juga kalau bapanya bukanlah seorang yang baik, anak meninggal, ada harta, bapaknya pun dapat. Harta pewarisan. Kenapa tak dapat harta waris? Sebab dia jahat, minum marah contoh. Bukanlah sesuatu yang boleh menghalang hak dia. Selagi dia nama Islam, walaupun dia melakukan dosa, tetap layak. Cuma cacatlah kat situ tuan-tuan, kehidupan dia. Tak sempurna dia sebagai orang Islam. Ya. Hak asabah, yakni warisan membawa maksud wali sangat mengasihi dan merahmati serta memberikan kebaikan kepada orang yang dijaga. Kasih sayang dan rahmat ini tiada bezanya di antara keadilan dan selainnya. Disyaratkan adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Ini disebabkan kurangnya bilangan yang adil, terutamanya pada masa ini. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang ni lah tuan-tuan. Wallahu alam lah. Susah juga nak jumpa orang yang adil. Terutamanya orang yang berpoligami. Bukan kat sini tu lah, tempat lain. Kadang-kadang isteri mengadu kan. Isteri meluahkan, puan ni, saya ni isteri kedua. Sudah. Sepatutnya kahwin 2, 3, 4 lagilah bertambah bahagia sebenarnya. Tapi mungkin ketidakadilan daripada pihak suami menimbulkan kesulitan yang besar. Dan tidak pernah diketahui orang-orang fasik dilarang mengawinkan anak-anak perempuan mereka pada mana-mana zaman. Sejak daripada zaman Nabi pun. Dan juga selepas zaman Nabi pun. Ataupun zaman pemerintahan khalifah-khalifah Islam pun kita tak pernah dengar orang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Tak ada. Dia tetap rukun. Ijab qabul, wali, 2 orang saksi, suami, isteri, sirah, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Itu rukun-rukun nikah. Tambah
rukun nikah fasik? Tak ada, kita tak pernah dengar. Bukanlah menjadi satu penghalang. Jadi tuan-tuan, yang kita bincang pada pagi ini, insya-Allah kita akan sambung pada yang akan datang. Yang pertama, mestilah Islam. Tak Islam tak boleh. Pastikan kita ni insya-Allah kekal beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun mungkin iman kita ada naik ada turun tuan-tuan, ada naik ada dia punya lemahnya, pastikan Islam itulah agama kita. Kalau boleh kan, setiap pagi ataupun sebelum tidur, kita ucapkan 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun selepas doa selepas ambil wuduk kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pun 2 kalimah syahadat. Ataupun menjawab azan, Bilal azan, kita pun jawab, tu pun 2 kalimah syahadah. Kita menyaksikan kebenaran dan persaksian ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sampai rasa lemah iman, macam tak konsisten je kita ni kan. Kejap naik, kejap turun. Tak naklah hidup sebagai orang Islam. Dia cakap macam tu. Tak boleh. Kena buat berpandukan Islam. Macam mana pun keadaan kita, kaya ke miskin, ditimpa apa segala pun, ujian di dunia ini tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala itu amat penyayang kepada hamba-hambanya. Yang penting kita Islam, dan kita usaha tambahkan Islam itu dengan cara keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa sahaja yang ada di dunia ini tuan-tuan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya anak kita kan, anak perempuan kita, tak selamanya kita akan jaga sampai ke mati kita. Walaupun kita nanti meninggal, dia kena datang. Sepatutnya lah. Tak tahulah kalau suami tak bagi datang, wallahu alam. Itu nampak menghiris jugalah. Tapi insya-Allah tak adalah berlaku kan. Tapi satu masa nanti anak kita pun dia ada kehidupan kita, dia ada kehidupan dia sendiri. Dia kahwin nanti, duduk rumah sendiri, tinggal dengan suaminya. Cuma hubungan kekeluargaan itu janganlah direnggangkan, jangan dijauhkan. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak limpahkan kurnia itu kepada hamba-hambanya. Dan yang lain ini, yang kedua yang kita bincangkan, iaitu adil. InsyaAllah ada 5 lagi. InsyaAllah kita akan sentuh baligh, berakal, tidak mempunyai kecacatan, wali, dan bukan orang yang berihram. Kita akan bincangkan pada bulan hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati semua, merahmati kita semua. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang adalah kelemahan diri saya. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata, dan terima kasih sekali lagi tuan-tuan yang mendoakan untuk arwah anak saya. Mungkin yang hadir tu saya tak perasan lah, minta maaf. Ialah masing-masing ada urusan kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua apa pun kita redha
dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.